Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah cerita membongkar kisah di sebalik pemberitaan di astroawani.com dan juga di 501 Awani dan juga kisah pemberita dan juga wartawan kami untuk mendapatkan bahan berita. Mungkin sedikit sebanyak kisah peribadi mereka untuk kita kongsikan kerana inilah cerita di sebalik berita yang kita akan paparkan kepada anda. Dan sudah pasti apa yang berlaku di negeri Sabah menuntut perhatian kita semua di mana berkaitan kes COVID yang tinggi dan juga kebanyakan kawasan diletakkan, beberapa lokaliti diletakkan dalam pelaksanaan PKPB, PKPD dan beberapa kategori lain. Dan saya ingin berkongsikan sedikit sebanyak perincian yang disampaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dalam sidang media sekitar 30 minit yang lalu. Kalau fokusnya di Sabah, di mana pihak Angkatan Tentera Malaysia akan membina ataupun kalau difahamkan bantuan sokongan ATM di mana ATM telah bersetuju untuk mengaktifkan Hospital Medan ATM di Tawau bagi melaksanakan bantuan sokongan untuk merawat kes-kes selain COVID-19, pembedahan trauma, kecemasan, wad bersalin dan lain-lain, di mana Hospital Tawau bakal mempunyai Hospital Medan di Tawau ini akan mempunyai 100 katil pelbagai wad dengan kekuatan 8 pegawai perubatan. Dan ini juga menuntut kita untuk memahami bagaimana keadaan sebenar COVID-19 di negeri Sabah. Saya bersama dengan Petrus Bernard, merupakan wakil Astro Awani Sabah yang kini berada di Tawau. Petrus, apa khabar? Sihat? Ya, sihat Zul. Terima kasih. Petrus berada di Tawau dan di daerah Tawau itu ada dua kategori PKP yang dilaksanakan. Satu di penjara Tawau dan juga Taman Ehsan dan juga di bandar Tawau itu secara keseluruhannya. Mungkin ada wujud kekeliruan mengenai cara pelaksanaan PKP yang berbeza ini di Tawau. Mungkin Petrus dapat ceritakan. Okey, terima kasih Zul. Saya kini berada di daerah Tawau dan betul Zul katakan tadi yang mana ada kekeliruan sedikit berkaitan dua pelaksanaan PKPD dan juga PKPDB yang di Tawau. Kalau saya dapat kongsikan untuk PKPD yang dilaksanakan di Tawau adalah di penjara Tawau, ya, dan ini sudah dilaksanakan lebih awal lagi. Sebelum PKPDB dilaksanakan secara keseluruhannya di daerah Tawau ini. Di mana di penjara Tawau itu tidak dibenarkan sebarang pergerakan masuk ataupun keluar kerana ia merupakan kawasan yang hotspot atau kawasan merah dan boleh dikatakan kawasan kritikal lah. Jadi tidak dibenarkan sesiapa, baik masyarakat maupun sesiapa pun yang akan melawat keluarga-keluarga, petugas polis penjara di sana maupun sebarang atau sesiapa saja yang ingin melawat tidak dibenarkan buat masa ini. Dan itulah yang berlaku di penjara daerah Tawau. Dan manakala saya ingin ceritakan pula sedikit berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan diperketat bersasar bagi keseluruhan daerah Tawau ini, di mana ia masih boleh membenarkan ketua-ketua keluarga dan juga wakil-wakil keluarga untuk keluar mendapatkan barangan makanan. Begitu juga dengan perkhidmatan yang perlu, ya, dan ya seperti lori-lori yang membawa barang-barang makanan dari luar-luar daerah ini masih dibenarkan. Tetapi dengan syarat mereka haruslah mempunyai surat pergerakan yang dibenarkan daripada balai polis mengikut daerah itu sendiri. Dan apa yang saya dapat perhatikan, pergerakan di daerah Tawau ini masih sama seperti PKP yang pertama itu, di mana masih boleh keluar untuk mendapatkan makanan, tetapi di atas kendaraan sama juga seperti PKP yang pertama, hanya seorang atau dua orang dengan alasan tidak boleh memandu kendaraan dan juga sakit dan sebagainya. Itu alasan-alasan yang diterimalah oleh setiap petugas-petugas SDR yang bertugas di SDR itu, Zul. Petrus, bagaimana? Petrus berada di Tawau tapi dalam masa sama juga bekerjasama rapat dengan rakan-rakan wartawan lain yang berada di Lahad Datu.
dan juga di Semporna. Semporna antara daerah yang mencatatkan kes yang cukup tinggi COVID-19. Kalau di media sosial juga banyak dikongsikan gambar-gambar di hospital. Jadi kadang-kadang sukar untuk mendapatkan gambaran itu. Bagaimana pergerakan wartawan di pantai timur Sabah? Kerana dari satu daerah ke satu daerah yang lain tidak semudah itu untuk merentas daerah. Dan juga bagaimana informasi-informasi cuba didapatkan oleh wartawan-wartawan? Okey Zul, jika saya dapat kongsikan pergerakan wartawan ya, semua maklum dan faham bahawa kita wartawan ini senantiasa cuba ingin mendapatkan laporan-laporan yang terkini dari masa ke semasa. Namun dengan keadaan PKPDB ini agak menyukarkan sedikit, menghadkan pergerakan setiap wartawan itu di sekitar pantai timur Sabah ini. Dan inilah masanya media sosial itu sangat berguna kepada setiap wartawan, di mana kita berhubung melalui Facebook, talian panggilan telepon dan sebagainya untuk kita mendapatkan bahan-bahan berita itu. Kerana walaupun kita mempunyai surat kebenaran daripada Polis Diraja Malaysia berkaitan pergerakan tugasan-tugasan wartawan itu, tetapi sebagai wartawan kita juga mempunyai satu kerisauan supaya kita senantiasa berjaga-jagalah dalam tugasan kita, sebab kita juga ada keluarga sendiri, kita juga di tengah-tengah masyarakat. Jadi penjagaan sosial itu, pergerakan yang bebas itu perlu juga kita disiplinkan diri untuk kita menghadkan pergerakan kita. Namun apa yang saya dapati laporan daripada pantai timur Sabah itu tidak putus di situ. Dia dikeluarkan dari masa ke semasa demi demi perkembangan yang perlu diketahui oleh masyarakat Zul. Petrus, bagaimana kita nak memahami keadaan pada ketika ini? Mungkin saya fokuskan kepada kelompok media di Sabah, kerana kita tahu pilihan raya negeri Sabah itu wartawan dan juga warga media berjekus lumus untuk melakukan liputan. Dan tidak kita perlu akui ada pelanggaran SOP dan juga penjarakan fizikal tidak dipatuhi pada ketika itu. Jadi dalam tempoh selepas minggu dan juga selepas 2 minggu ini, ada tak yang menunjukkan simptom dan juga ada tak kerisauan yang ada paranoid yang mungkin mereka dijangkiti COVID-19 di kalangan wartawan-wartawan di sana? Okey, terima kasih Zul. Sebagai wartawan memang kita terdedah ya. Kita terdedah kepada sebarang jangkitan dan sebagainya. Dan itulah sebelum kita wartawan di bagian pantai timur ini, selain daripada kita berjaga-jaga, memanglah yang paling penting doa kita kepada Tuhan supaya kita senantiasa dilindungi, dijaga. Dan jika Zul bertanya tadi berkaitan dengan suasana masa pilihan raya negeri itu, walaupun kerajaan menetapkan prosedur operasi standard itu dipatuhi seperti memakai mask, penjarakan sosial dan sebagainya, tetapi apa yang saya dapat perhatikan ialah penjarakan sosial itu sukar untuk dilakukan. Ya, walaupun dikatakan jarak 1 meter, tetapi suasana berhimpit-himpit itu masih ada lagi. Jadi sebenarnya ini memang sangat-sangat merisaukanlah. Kami pun wartawan yang bertugas ketika itu, khasnya saya yang bertugas di bagian Semporna, turut menjaga diri dan menjarakkan jarak antara satu sama lain, baik bersama penyokong-penyokong maupun sesama wartawan. Dan untuk soalan Zul tadi mengatakan, adakah wartawan yang terjangkit dengan COVID-19 ini? Jujur saya katakan Zul, memang ada ya, tapi tidak dapatlah saya nyatakan namanya karena ini melanggar apa yang ditetapkan oleh kementerian. Namun saya dapat kongsikan bahwa kumpulan wartawan di bagian pantai timur ini memang ada Zul yang dijangkiti, dan sekarang ini sudah dirawat di hospital Tawau dan dilaporkan dalam keadaan baik Zul. Petrus, mungkin Petrus tidak dapat melangkau ke Semporna, tetapi
Bagaimana kita nak memahami keadaan di sana, Petrus? Kerana yang kita ketahui setakat ini secara rasminya menerusi angka-angka jangkitan dan juga angka-angka PKP, kawasan-kawasan yang sudah diwartakan sebagai pergerakan PKP dan juga PKPD yang bersyarat. Jadi, apa keadaan di Semporna kalau kita dapat fahami menerusi perbualan Petrus bersama dengan pegawai-pegawai polis ataupun masyarakat atau rakan-rakan yang berada di Semporna? Okey Zul, apa yang saya dapat kongsikan berkaitan keadaan di Semporna ketika ini, lebih kurang dalam 170,000 penduduk, baik di Tanah Besar maupun melibatkan pulau-pulau di sekitar daerah Semporna itu terjejas ya dengan keadaan ini. Dan apa yang saya dapat pastikan ialah Bandar Semporna kini sunyi, sepi, lengang, tanpa ada pergerakan yang ramai dan sebagainya, karena kesedaran masyarakat mungkin sudah sedar bahwa kita haruslah berdiam diri di rumah, jangan keluar sekiranya tidak ada keperluan yang mustahak. Dan saya ada sempat berhubung dengan Ketua Polis Daerah Semporna. Di Semporna kini ada 3 SJR ditetapkan sekatan jalan raya, yaitu di kilometer 15 Jalan Semporna, di Jalan Kampung Bangau-Bangau dan juga di persimpangan Srijaya dan Kampung Selamat. Seperti mana yang kita sudah jelas lihat dan saksikan di berita-berita sebelum ini, Kampung Bangau-Bangau merupakan kampung yang sangat panas, di mana ketika ini pun, cuma saya tidak ada dia punya visual, ketika ini sudah dipagar besi ya. Maksudnya supaya penduduk di Kampung Bangau-Bangau itu diam tetap di rumah dan tidak boleh keluar untuk dalam usaha memutuskan segera rantaian penularan wabak COVID-19 ini. Dan jika diperhatikan juga, premis-premis di Semporna ini memang tutup, tetapi hanya premis-premis yang menyediakan perkhidmatan perlu, essential service saja yang dibenarkan, seperti bank, restoran yang menyediakan perkhidmatan pandu lalu ya. Jadi bukan duduk di restoran makan, tetapi datang membeli, tapau dan bawa balik ke rumah lah. Dan itu yang berlaku sekarang ini di Semporna, Zul. Petrus, terima kasih kerana berkongsikan cerita dari Tawau, Sabah. Sikit sebanyak cerita dari pantai timur Sabah. Nanti kalau ada perkembangan terbaru, kongsikan lagi bersama dengan kami kerana cerita di lapangan di sana cukup penting untuk kita memahami situasi semasa yang berlaku berkaitan dengan COVID-19. Terima kasih Petrus, jaga diri, jaga keselamatan dalam masa sama, kirimkan juga berita jika ada. Terima kasih Petrus Bernard dari Wakil Astro Awani yang berada di Sabah, yang kini berada di Tawau. Saya ingin bersama dengan Asim Hassan, wartawan ataupun editor Astro Awani yang seminggu lalu pulang dari Sabah menjalani kuarantin wajib secara kendiri di rumah dan juga bercerita mengenai pengalaman satu perkara kuarantin di rumah dan juga menjalani swab test. Tapi apa yang lebih penting lagi, bagaimana seorang editor dan juga wartawan yang baru pulang daripada Sabah mengikuti rapat juga apa yang berlaku di negeri Sabah pada ketika ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini.